وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Bagi orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan bagi orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni yang telah difardukan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan, Kampung Tumbuk Darat, Kuala Langat, Selangor. Yang dihormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas ridha dan juga izin yang dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diridai dan menjadi tambahan berat di timbangan amal kebaikan kita ketika kita bertemu dengan Allah fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-24. Kita masih lagi dalam bab sejarah. Sejarah bagaimana keadaan sebelum datang Islam, mereka mempustakai pusaka bagaimana, dan insya-Allah malam ini kita lihat bagaimana sirah, kesungguhan para ulama dalam menyebarkan ilmu faraid. Betul ke? Atau muka surat muka surat 25. Muka surat 24, minta maaf. Dalam subtopik sahabat yang mahir ilmu faraid. Para sahabat boleh dikatakan semuanya tahu tentang faraid. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab telah memerintahkan umat Islam pada zaman pemerintahan beliau supaya umat Islam mempelajari faraid sebagaimana umat Islam pada ketika itu mempelajari tentang Al-Quran.
Bahkan Umar Al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah pada tahun ke-13 Hijrah dan pada tahun ke-18 Hijrah, Umar Al-Khattab sendiri yang pergi ke Syam untuk menyampaikan dakwah tentang ilmu faraid. Beliau tidak menghantar wakil, tidak menghantar mufti, tidak menghantar pembesar-pembesar, mungkin pembantu pada ketika itu, tidak. Bahkan Umar Al-Khattab sendiri yang pergi ke Syam untuk menyampaikan dakwah tentang ilmu faraid kepada umat Islam di Syam. Nak kata pentingnya ilmu ini, sehingga kan seorang khalifah ni dia lebih besar daripada Perdana Menteri, lebih besar daripada Presiden. Kalau kita Perdana Menteri di sesebuah negara, Presiden di sesebuah negara, khalifah ini mewakili orang nombor satu umat Islam pada ketika itu, yang dia sendiri pergi ke Syam untuk menyampaikan ilmu faraid. Nak kata pentingnya ilmu faraid ini, boleh dikatakan sahabat-sahabat semua tahu tentang ilmu faraid. Cuma di kalangan mereka ini ada yang dikatakan antara termahir, terhebat dalam ilmu faraid, sehingga Nabi SAW memuji sahabat ini antara yang pakar, yang mahir, yang cepat dalam membuat keputusan, yang cepat dalam membuat kiraan dan sebagainya. Sahabat Nabi SAW yang paling bijak dalam ilmu faraid ialah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini terbukti dengan jelas apabila Rasulullah SAW sendiri yang memuji beliau. Sebuah hadis yang diriwayatkan an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaid bin Thabit. Daripada Abi Qilabah, daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan kamu yang terlebih pandai, maknanya mahir lah, power lah dalam bahasa kita, asla, orang yang paling hebat, yang paling terlebih pandai, kata Nabi SAW tentang ilmu faraid ini ialah Zaid bin Thabit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baginda SAW memujinya adalah kerana beliau, yakni Zaid bin Thabit, dapat memberikan jawapan yang paling tepat dan paling pantas berbanding sahabat yang lain. Bukan bermakna sahabat lain tak tahu, tidak. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, ilmu faraid ini antara ilmu yang terpenting, ilmu yang diwajibkan, diarahkan, diperintahkan oleh Umar Al-Khattab. Seperti mana umat Islam pada ketika itu belajar tentang Quran, seperti itu jugalah Umar memastikan, memerintahkan supaya umat Islam belajar tentang ilmu faraid. Boleh dikatakan semua tahu, bolehlah kira tahu, tetapi yang paling cepat, paling pantas, sehingga Nabi SAW sendiri yang memuji adalah Zaid bin Thabit. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Al-Jabiyah, Syam. Beliau berkata, barang siapa ingin bertanya tentang masalah faraid, maka jemputlah Zaid bin Thabit datang ke Syam. Dan ini antara bukti, bukan hanya Nabi SAW yang mengiktiraf Zaid bin Thabit, bahkan Umar Al-Khattab juga ketika berkhutbah di Syam mengatakan, misal kata nak bertanya tentang faraid, maka jemputlah Zaid bin Thabit datang ke Syam pada ketika itu. Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Yang pertama, keistimewaan atau kepentingan. Faraid ini merupakan penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ianya bukan satu keputusan daripada para imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam
Hanafi, bukan, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-176. 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menentukan langsung bahagian kepada setiap ahli waris. Bagi bapa berapa, bagi ibu, bagi anak perempuan, anak lelaki, suami, isteri, adik-beradik seibu sebapa, sebapa seibu. Ini ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan ilmu faraid, iaitu merupakan penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu faraid tidak dijelaskan dengan terperinci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pembahagian tersebut di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-11, ke-12 dan ke-176, seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini. Kita dah bincangkan yang sebelum ini, 3 ayat Quran ini Allah menentukan langsung bagi setiap waris. Dan ada beberapa hadis Nabi SAW yang menjadi sumber hukum untuk menentukan bahagian-bahagian yang ada sedikit yang tiada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Seperti contoh dalam keadaan seorang cucu daripada anak lelaki, cucu perempuan akan mendapat 1/6. Ketika mana? Ketika si mati ini ada anak perempuan seorang. Saya buat lakaran nak bagi nampak mudah. Ni si mati. Si mati namanya Sidik. Sidik lagi. Sidik ni ada 2 orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Yang lelaki nama Ali, yang perempuan nama Ros. Kemudian Ali ni ada anak perempuan seorang bernama Lin. Contoh, Sidik mati tahun 2023. Ali mati juga pada tahun 2020. Bermakna siapa yang mati dulu? Ali ke Sidik? Ali mati dulu tahun 2020. Barulah Sidik mati tahun 2023. Bila Sidik mati, ada 2 orang waris ni. Yang pertama Ros, iaitu anak perempuan seorang. Sebab Ali bukan lagi waris. Waris ni mesti dia hidup semasa pemilik harta mati. Bila dia mati, dia bukan lagi waris. Ros ni merupakan anak perempuan bagi Sidik. Berapa orang? Seorang Ros. Dapat berapa? 1/2. Dan Lin ni dia akan dapat 1/6. Berdasarkan hadis yang kita bincangkan yang lepas, untuk mencukupkan bilangan 2/3 bagi bahagian furuk waris di kalangan perempuan. Kalau misal kata Sidik ni ada anak 3 orang, seorang lagi perempuan bernama Murni, jadi Ros dia tak dapat 1/2 kerana 2 orang anak perempuan. Bila 2 orang anak perempuan, Murni dan Ros, dia akan dapat berapa? 2/3. Kalau seorang 1/2. Kalau 2 orang atau lebih 2/3. Lin dapat ke tidak 1/6? Dah tak dapat. Kerana dah cukup 2/3 bagi golongan furuk waris di kalangan perempuan. Dan ini juga bahagian kepada adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan seibu sebapa seorang. Ada seorang lagi adik-beradik perempuan sebapa. Yang seibu sebapa dapat 1/2. Yang sebapa dapat 1/6. Kerana nak mencukupkan 2/3. Mana datang 2/3 ni? Daripada 1/2 tambah dengan 1/6. Kita kira nak bagi pembawah sama jadi 6. 2 kena kali 3. Atas juga kena kali 3. 3 tambah 1, 4. Pembawahnya 6. 4/6 sama ke tidak dengan 2/3? Sama. Cuma 4/6 ni dia dah besar, dia belum kecilkan lagi. Kalau dikecilkan jadi 2, yang bawah jadi 3.
Ini tak ada dalam Quran. Ini daripada hadis Nabi SAW tentang bahagian cucu perempuan dari anak lelaki yang mana akan dapat 1/6 untuk mencukupkan bahagian 2/3. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kadar pembahagian untuk bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ini sangat penting. Firman Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan pembahagian tersebut, tilka hududullah, segala hukum yang tersebut iaitu berkait dengan ketentuan anak yatim, ketentuan faraid, ketentuan wasiat. Hududullah adalah batas-batas syariat Allah. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Ayat sebelum cerita tentang pembahagian faraid, pusaka. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ayat yang ke-12. Bagi kamu suami-suami 1/2 daripada peninggalan harta isteri kamu sekiranya isteri kamu ini mati tidak mempunyai anak. Ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum, diperintahkan, diwajibkan pembahagian pusaka kepada anak-anak kamu. Lizakari mithlu hazzil unthayain, bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Ini perintah Allah. Perintah sekaligus menjadi ketentuan, ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-13 berturutan Allah mengatakan tilka hududullah. Segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah. Kepentingan yang kedua, ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Berdasarkan hadis Nabi SAW, an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu thalathah wa ma siwa dhalika fadlun ayatun muhkamatun wa sunnatun madiyatun wa faridatun adilatun. Daripada Abdullah bin Amr bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu ada 3 dan selain itu hanyalah lebihan sahaja. Iaitu yang 3 itu ayat-ayat berkenaan hukum, kemudian yang kedua sunnah yang betul, dan yang ketiga ilmu faraid yang adil. Ini menunjukkan bahawasanya ilmu faraid ini adalah antara ilmu yang sangat penting. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain, Nabi memerintahkan kepada kita untuk belajar tentang ilmu faraid. Ta'allamul Quran wa'allimuhan nas wa ta'allamul faraidha wa'allimuhan. Belajarilah tentang Quran dan ajarkanlah. Belajarilah tentang faraid dan ajarkanlah. Khusus disebut tentang ilmu faraid. Nabi perintahkan kita supaya belajar dan ajarkan. Malam ini tuan-tuan puan-puan datang bukan hanya menurut perintah Nabi SAW di pihak tuan-tuan, bahkan juga di pihak saya, iaitu perintah supaya belajar dan ajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, keistimewaan dan kepentingan ilmu faraid adalah kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Di antara kehebatan ilmu ini adalah ia membawa kepada ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengannya. Ini kerana tahap penguasaan seseorang terhadap ilmu faraid bergantung kepada penguasaannya terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Antaranya ilmu-ilmu yang berkait rapat dengan faraid. Kita belajar faraid ini bukan hanya melibatkan tentang pembahagian harta pusaka saja. Bukan hanya melibatkan pengiraan setiap waris dapat berapa, abang berapa, adik berapa, kakak berapa. Bukan itu sahaja. Sebenarnya faraid ini dia melibatkan banyak ilmu-ilmu lain kerana terkait dalam menentukan hukum sesuatu keadaan. Antara ilmu yang berkait dengan ilmu faraid bila mana kita belajar tentang faraid adalah yang pertama berkait tentang ilmu ibadat, seperti nazar, seperti badal haji, seperti zakat.
Kerana nazar, badal haji dan zakat ini contohnya melibatkan perkara yang wajib dilakukan oleh waris sebelum daripada faraid, sebelum daripada pembahagian pusaka, iaitu ini termasuk sebagai hutang si mati. Hutang dengan siapa? Hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu hidup arwah ni dia ada bernazar, kalaulah anak aku ni lulus masuk universiti, aku bernazar akan sembelih seekor lembu buat kenduri majlis kesyukuran di masjid. Contoh, dia bernazar begitu. Masuk anak ni ke universiti, nak beli lembu waktu tu belum ada duit, belum cukup. Adalah harta lain, tapi takkan nak gadai motor, nak gadai kereta, semata-mata nak beli lembu. Walaupun keutamaan tu ya, kerana wajib. Duit ada tapi dalam bentuk lain, dalam bentuk emas dan sebagainya. Duit tunai tak ada. Lepas minggu anak ni masuk universiti, ayah ni meninggal dunia, maka nazar yang tertangguh tadi dikira sebagai hutang arwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam urusan haji. Masa hidup arwah ini ada kemampuan dari segi harta, cukup duitnya kalau nak pergi haji. Kalau sekarang berapa belanja? 20,000 ada, lebih kurang lah, dengan kos kita bayar ke tabung haji dan belanja kita dan belanja orang yang kita tinggalkan di Malaysia. Untuk dalam tempoh lebih kurang dalam sebulan, lebih kurang lah sebulan. 20,000, 25,000 duitnya ada, tetapi giliran tu belum sampai. Sebab tabung haji ni dia akan ikut giliran, ikut turn. Kalau ada rezeki Allah takdirkan, dapatlah kita pergi cepat. Kalau Allah tak takdirkan belum rezeki, belumlah dapat. Kalau hari ini tuan-tuan daftar untuk haji, tuan-tuan akan dapat giliran mungkin pada tahun 2100 something. Sekarang tahun 2024, makna mungkin selepas 100 tahun baru giliran kita akan sampai. Kita pun belum tentu hidup lagi waktu tu. Tetapi secara sistemnya tabung haji dia akan skip. Mana yang dah cukup duit dan bersedia, dia akan langkau kepada orang yang belum cukup duit dalam simpanan. Jadi boleh jadi kita datang, kita pergi cepat daripada waktu yang ditentukan pada awal-awal tadi. Begitu juga zakat. Waktu hidupnya dia ada kewajipan berzakat tetapi belum tertunai. Kira-kira lembunya ada 100 ekor. Lembu, gelap belakang. Ada pengembala lembu. Hari ni hujan, maghrib hujan. Biasa ramai yang datang naik motor. Tapi hari ni saya tengok ramai naik kereta. Oh, besar-besar kereta ni. Kaya-kaya rupanya orang Tembuk ni. Kereta mewah semua. Lembunya banyak, 100 ekor, 200 ekor. Tetapi belum ditunaikan zakat harta daripada haiwan tadi. Meninggal dunia, maka anak ni waris akan ambil harta si mati untuk bayar dulu zakat yang tertangguh. Ini adalah hutang si mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melibatkan juga dengan ilmu muamalat, yakni ekonomi, seperti dalam urusan riba, seperti dalam urusan hutang. Hutang tadi kita dah kaitkan. Riba, begitu juga insuran-insuran yang konvensional, yang bukan Islamik. Maka itu tak termasuk dalam harta pusaka. Nanti kita akan masuk yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka dengan terperinci. Jadi ada orang menganggap yang ni harta pusaka, padahal bukan. Yang biasa orang keliru dan tersalah iaitu pada harta khairat kematian dan pencen. Kalau misal kata si mati ni penjawab awam, mati dia ada tak pencen? Ada. Dan pencen ini bukan harta pusaka. Dia akan dapat kepada siapa? Dapat kepada isteri dan juga anak-anak arwah. Dan pencen ni dia ada akta, mengikut pada undang-undang. Begitu juga khairat kematian. Meninggal dunia, dia ada carum sebagai ahli badan khairat karya. Meninggal dunia adalah duit seperti mana yang diputuskan bersama semua ahli. Mati saja ahli akan bagi RM2,000 contoh. Jadi RM2,000 itu bukan harta pusaka. Jadi orang ada yang salah faham menganggap khairat kematian duit ni juga kena faraid. Tidak.
tidak wajib faraid dan tak tertakluk pada hukum faraid. Hanya bila dikatakan harta pusaka baru tertakluk dengan hukum faraid. Baru-baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, kewajipan pelaksanaan faraid ini wajib fardu ain? Ya, betul. Sebab hukum pelaksanaan faraid ini adalah fardu ain, wajib. Cuma bila wajib tu, bila waktu wajib tu berlaku. Kalau perintah-perintah atau ibadah-ibadah wajib yang lain kita maklum waktunya. Solat contohnya, solat fardu 5 waktu, kita tahu waktunya. Azan je sehingga habis waktu, itulah waktu yang diwajibkan untuk solat. Ada waktu yang muasa', luas, zuhur, asar, isyak. Ada waktu yang mudayyak, singkat, subuh, maghrib. Tapi andai misal kata zuhur daripada 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 3 jam, yang dikatakan wajib sembahyang tu waktu bila? Awal waktu afdal, azan saja, solat terus secara berjemaah, itu yang paling afdal. Wajib ke tidak? Belum wajib lagi pada ketika itu. Bila jadi hukum wajib solat zuhur tadi? Bila misal kata kita tertidur, azan masuk 1.30 zuhur, kita tertidur jam 1, tidur, terjaga asar masuk pukul 4.30, kita terjaga pukul 4.20, ada 10 minit lagi sebelum masuk waktu asar. Maka pada ketika itu, andai misal kata kebiasaan kita solat zuhur 4 rakaat mengambil masa 10 minit, maka 10 minit itu adalah waktu yang wajib untuk kita solat zuhur. Waktu tu kalau kita bangun, kita pergi dapur makan nasi dulu, lapar kan, tak makan tengah hari, tidur dulu. Pada ketika itu hukum makan menjadi haram, kerana waktu yang ada adalah singkat. Itulah waktu wajibnya sembahyang zuhur. Begitu juga waktu-waktu solat yang lain. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Puasa di bulan Ramadan, ada bulannya Ramadan. Syarat lihat anak bulan atau melalui hisab kiraan. Nampak anak bulan, wajib kita berpuasa. Itu pun di siang hari, bukan seharian daripada 24 jam, bukan. Ada waktunya. Haji pun begitu juga, ada waktunya pada bulan Zulhijjah dan ada syaratnya, berkemampuan. Tetapi faraid ini bila Ustaz nak dilaksanakan? Fardu ain, ya, tapi bila nak kena buat? Saya tak terfikir benda ni. Jadi terima kasih pada yang bertanya. Dia sama macam ilmu tajwid. Ilmu tajwid belajar fardu kifayah, tetapi pelaksanaan tajwid adalah fardu ain. Maksudnya apa? Bila kita membaca Al-Quran, menjadi fardu ain kepada kita membaca dengan bertajwid. Andai misal kata kita membaca Quran tidak mengikut tajwid, pada ketika itu hukumnya haram, kita berdosa. Jadi bila wajibnya tajwid? Bila kita baca Al-Quran. Maknanya dia berkait dengan peristiwa, berkait dengan perbuatan. Adanya baca Quran, maka jatuh wajib pada ketika itu. Sama juga dengan hukum muamalah. Muamalah dengan Islam, belajar muamalah fardu kifayah, tetapi pelaksanaan muamalah, perniagaan, urus niaga kita adalah fardu ain. Bila kita terlibat dengan jual beli, bila kita terlibat dengan muamalah. Kita sebagai penjual, waktu kita tidur, kita kat rumah makan nasi, tak wajib muamalah, tak wajib pelaksanaan. Wajib fardu ain muamalah mengikut syarat tu ketika makan tu tak ada. Tetapi bila kita buka kedai, ada orang datang, pelanggan datang, waktu itu wajib kita untuk mengikut syarat dalam muamalah. Tak boleh kurangkan timbangan, tak boleh menipu pelanggan, tak boleh jual barang-barang yang rosak. Pada ketika itu kalau kita langgar syarat, menjadi haram, berdosa. Faraid ini bila tirkah, iaitu harta pusaka tadi digunakan oleh waris. Andai misal kata mati seseorang itu, segala harta dia, pusaka dia tak digunakan lagi, maka pada ketika itu belum wajib lagi untuk pelaksanaan faraid.
Bila wajibnya? Bila ada waris nak gunakan harta si mati, harta pusaka si mati. Dia nak gunakan duit dalam akaun bank si mati, nak keluarkan. Pada ketika itu wajib mengikut faraid. Dia nak gunakan apa lagi, telefon bimbit, jam tangan arwah. Dia nak ambil senyap-senyap. Waktu mati, dalam almari kabinet penuh dengan pinggan mangkuk mahal-mahal. Harta si mati, harta arwah mak kita. Contoh, mak ni suka simpan barang-barang yang mahal-mahal, mangkuk. Orang perempuan biasalah. Kalau kita tak rasa nak simpan pun. Dalam peti besi macam-macam ada, gelang emas rantai, jongkong berkilo-kilo. Contoh, malam kematian benda tu semua ada. Nak bincang awal nanti dululah, tangguh. Sebulan tangguh, 2 bulan tangguh, sampai setahun. Bila sampai setahun, tengok dalam almari hilang dah semua pinggan mangkuk. Semua berkaki. Buka-buka peti besi, hilang dah semua emas. Gelang hilang, rantai hilang. Jadi bila waktu wajibnya pelaksanaan faraid, bila kita menggunakan harta si mati. Konsepnya begini tuan-tuan. Kita hidup, saya ada harta telefon. Telefon ni milik siapa sebenarnya? Milik Allah. Allah bagi pinjam saja kat saya waktu saya hidup. Apa bukti pinjam? Buktinya akhirat nanti Allah tanya balik. Allah akan tanya dari mana sumber rezeki saya dapat dan ke mana saya belanjakan rezeki yang saya dapat. Bukan saya seorang, kita semua kena tanya. Harta yang kita dapat dari mana, ke mana kita belanja, semua kaki anak Adam tidak akan berganjak di padang mahsyar melainkan ditanya 4 soalan. Salah satunya tentang harta. Ini bukti bahawasanya harta yang kita ada adalah pinjaman, bukan Allah bagi terus. Bukan setakat harta, bahkan badan kita juga adalah pinjaman. Tangan kita, mata kita, jangan kita anggap aku ada tangan, ini tangan aku, sekali aku nak buat apa. Ini mata aku, sekali aku nak tengok apa. Ini mulut aku, sekali aku nak cakap apa. Tak. Ini mulut Allah, tangan Allah. Hakikatnya milik Allah. Allah bagi pinjam kat dunia. Dan akhirat nanti ditanya 4 soalan tu, salah satunya anggota badan kita. Mata kita, telinga kita, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota ni akan ditanya. Dan pada ketika itu kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu kata Allah, mulut kita akan ditutup, wa tukallimuna aydihim, dan akan bercakap siapa? Tangan kita akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi kaki kita akan menjadi saksi. Ya Allah, tangan cakap. Si Fulan bin Fulan ni tarikh sekian-sekian, pergi ke tempat sekian-sekian, melakukan sekian-sekian. Dunia kita yang bercakap mulut, boleh cong sana cong sini, boleh tipu sana tipu sini. Akhirat bukan mulut yang cakap, tangan yang bercakap, dan kaki yang akan menjadi saksi. Ya Allah, aku menjadi saksi apa yang dikatakan oleh mulut. Lebih kurang begitulah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu lakukan di dunia. Maknanya pinjaman, bukan bagi langsung. Badan kita, harta kita. Jadi bila kita mati, pemilikan telefon harta saya ini kembali kepada siapa? Allah. Adakah menjadi milik waris terus? Belum lagi. Milik Allah. Maka turun ayat tentang pusaka, tentang faraid. Allah tentukan langsung, bagi kamu ayah sekian-sekian, bagi kamu ibu sekian, anak sekian, suami sekian, isteri sekian. Allah pulangkan harta kita yang mana kita dapat pinjam masa kita hidup, kita mati, Allah ambil balik, Allah berikan kepada waris-waris kita pula. Kita sebagai waris, ini harta ayah kita meninggal dunia. Kita nak ambil, kita rasa ini milik ayah kita. Tak. Bila kata tirkah adalah daripada taraka, peninggalan. Ayah kita dah tinggalkan dah ni. Ini bukan milik ayah lagi dah. Milik siapa? Milik Allah. Kita nak ambil ni, kita nak ambil siapa punya sebenarnya ni? Allah. Allah bagi ke tidak kita ambil ni? Allah tentukan dekat sini ada bahagian ayah.
Dekat sini ada bahagian ibu, dekat sini ada bahagian pasangan si mati, dekat sini ada bahagian anak-anak lelaki, anak-anak perempuan. Aku seorang anak lelaki, maknanya dekat sini ada bahagian waris-waris yang lain, ada hak waris-waris yang lain. Pada ketika itu wajib pelaksanaan faraid. Sebab kita dah nak guna harta Allah, milik Allah ni, kita nak guna kena ikut syarat. Maka wajib pada ketika itu pelaksanaan faraid. Lain kalau misal kata harta si mati satu habuk pun kita tak sentuh, 3 tahun 5 tahun baru nak diselesaikan urusan pusaka, tak apalah. Pada ketika itu tak wajib pun dalam tempoh tu, tapi kebiasaannya sehari pun cukup dah. Jangankan sehari, kurang sehari pun dah mati pagi, petang tu ada waris yang cucuk duit, keluarkan duit dari ATM. Kalau boleh keluar 10,000 je keluarkan maksimum. Nak counter tak boleh. Dia tahu nombor PIN. Maknanya apa? Ketika itu dah wajib pelaksanaan faraid, kerana dia dah menggunakan harta pusaka si mati. Jadi waktu tu bila kita mula untuk menggunakan, pada ketika itu wajibnya fardu ain kepada waris untuk melaksanakan faraid. Yang ketiga, ilmu munakahat, pernikahan. Seperti contoh dalam bab nikah yang dikatakan 3 golongan yang boleh mewarisi pusaka adalah dengan sebab perkahwinan, pernikahan. Jadi nikah bagaimana yang dikatakan boleh mewarisi? Adakah mesti kena bersama dulu baru boleh pusaka, baru boleh dapat harta pusaka? Tak. Dia katakan nikah tadi cukup selesai ijab kabul, mati salah seorang suami atau isteri, salah seorang boleh mewarisi harta si mati. Tu dengan sebab pernikahan. Berkait tentang ilmu apa? Ilmu munakahat, ilmu berkait tentang nikah, talak, cerai, rujuk dan sebagainya. Yang keempat, ilmu jinayat, seperti dalam hal jenayah, hal pembunuhan, yang mana pembunuhan itu merupakan salah satu daripada perkara yang boleh menghalang seseorang daripada mewarisi pusaka. Ayah bunuh anak, ayah tak boleh mewarisi harta anak. Anak bunuh ayah walaupun tak sengaja. Dalam bab faraid ini, bila kata pembunuhan sekalipun tidak sengaja, dia terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Anak ni disabitkan bersalah atas jenayah pembunuhan. Dia membunuh jiran dia. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Lepas seminggu, ayah kepada yang pembunuh ni meninggal dunia. Dia boleh tak mewarisi harta ayahnya? Boleh ke tidak? Boleh lah. Sebab yang dibunuh bukan ayahnya, dia bunuh jiran dia. Jadi kena faham, bila katakan pembunuhan ini, yang membunuh si mati pemilik harta, ada kaitan dengan dia waris, maka dia terhalang. Bukan status pembunuh tu dia tak boleh mewarisi sampai bila-bila, tidak. Dia bunuh orang lain, tetapi dia mewarisi harta orang lain, boleh. Yang dikatakan tak boleh tu, dia membunuh saudaranya, ayahnya, kemudian harta ayahnya tadi dia tak boleh mewarisi. Yang kelima, ilmu hisab. Yang ni of course lah, tak boleh lagi cerita tentang faraid ini, mesti kena ada kira, mesti kena ada matematik. Sebab tu kebanyakan guru-guru faraid ini, kalau tak ada whiteboard pun dia kena ada benda ni. Dia kena ada screen, kena ada tulis-tulis, sebab nak mudahkan orang faham. Bukan hanya melibatkan perkiraan, bahkan dalam faraid ini juga nak menerangkan tentang jalur waris, rajah waris. Kalau kita cerita si mati ada anak, ada cucu, orang kadang-kadang tak nampak gambaran. Jadi kena lakarkan, barulah nampak gambaran. Oh, dibagi nama pula, ni Siddiq, ni Murni, ini Ros. Jadi orang lebih nampak, nak lebih mudah untuk faham. Kemudian ilmu nasab, iaitu berkait tentang keturunan, seperti saudara seibu sebapa dan sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Bila sebut tentang nasab, nanti kita akan masuk dalam satu bab, dalam bab anak dalam kandungan. Semalam saya kuliah di Tanjung Sepat, ada jemaah tanya, bab tu jauh lagi tapi dia tanya,
Ustaz, macam mana anak dalam kandungan? Adakah dikira sebagai waris ataupun tidak? Waris ke tidak? Waris. Tapi ada syarat-syarat. Antara syarat-syarat anak dalam kandungan itu dikira sebagai waris adalah pernikahan, perkahwinan isteri ini dengan arwah suaminya adalah sah. Dan anak itu adalah anak yang sah, bukan anak zina atau anak li'an. Anak li'an ni apa? Anak yang mana seorang lelaki dia tidak mengakui isterinya mengandung anak dia, dan dia kena bersumpah di hadapan hakim. Begitu juga isterinya kena bersumpah, dan anak ni lahir tak boleh dinasabkan kepada dia. Itu anak li'an. Dengan syarat anak itu anak yang sah dan anak betul kepada si mati bapanya. Dan ada syarat lain, tempoh bersalin atau lahir bayi tersebut maksimum adalah 6 bulan daripada tempoh kematian bapanya. Bapanya mati bulan 1, isterinya mengandung bulan 5 bersalin. Bermakna berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 4 bulan dikira sebagai waris. Suaminya mati bulan 1, isterinya tengah mengandung, bersalin bulan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 bulan tidak dikira sebagai waris. Syaratnya kena maksimum 6 bulan tempoh mengandung itu, bersalin dalam tempoh maksimum 6 bulan atau kurang daripada tarikh kematian. Dia ada syarat-syarat juga. Dan dikatakan hidup janin ini secara takdiri, ditakdirkan sebagai hidup. Jadi waris-waris yang lain selagi mana belum lahir, kalau misal kata bahagian dia dipengaruhi oleh anak tadi, maka dia tak boleh gunakan harta pusaka. Tunggu lahir baru boleh ambil, baru boleh guna. Contoh, si mati ni neraka. Ni sidik lagi. Sidik ni dengan isteri dia bernama Ros. Ros ni tengah hamil. Sebab bulat ni tengah perutnya hamil. Tengah hamil, Sidik mati bulan 1 2023. Ros ni jangka diunya ataupun bersalinnya pada bulan 5 2023. Makna tempoh tu kurang daripada 6 bulan, dan dia anak ini dikira waris. Sidik ni dalam masa yang sama dia ada saudara seibu sebapa lelaki, adik-beradik bernama Abu. Saudara seibu sebapa lelaki, adik-beradik Sidik ni ada seorang namanya Abu. Jadi harta pusaka Sidik ni bila Sidik mati bulan 1 2023, kalau tak melibatkan janin dalam perut Ros, Abu ni dia boleh ambil dah. Dia sebagai asabah binafsi. Ros dapat 1/4, ada baki 3/4 untuk Abu. Isteri dapat 1/4 ketika mana suami tidak meninggalkan anak. Kalau misalnya kata Ros tak mengandung, dan boleh terus gunakan, terus ambil, tetapi isunya Ros ni tengah mengandung dan akan bersalin kurang daripada 6 bulan selepas kematian, dikira waris. Selagi belum lahir anak ini, Abu tak boleh ambil guna harta Sidik. Kena tunggu, sebab Abu ni dia punya bahagian akan ditentukan oleh anak kepada Ros. Andai misal kata anak Ros ni lelaki, maka Abu ni tak dapat langsung. Kerana anak lebih kuat hubungannya berbanding adik-beradik. Ros dia boleh tak guna? Dia boleh guna, tetapi dengan kadar 1/4 sahaja. Kerana ada ataupun tidak janin itu, Ros tetap dapat, cuma bezanya 1/4 atau 1/8. Jadi dia boleh guna sebanyak mana? 1/8. Maaf, bukan 1/4, 1/8. Dia kena menganggap bayi ni akan lahir dan bahagian dia pada ketika itu hanya 1/8. Maka kalau dia nak guna, boleh.
hanya maksimum 1/8 sahaja. Tak boleh lebih. Sebab boleh jadi lebih tu terambil bahagian anaknya tadi. Walaupun anak dia sendiri. Tetapi dia adalah waris daripada harta sidik, harta bapanya. Dan misal kata janin ni lahir ada tanda-tanda hidup, walaupun sekejap, menangis seminit, lepas tu meninggal dunia. Atau ada tanda gerakan menunjukkan bayi ini hidup, maka bayi ini dikira sebagai ada dan dia dikira sebagai waris. Andai misal kata janin ni mati keguguran, maka dia tidak dikira sebagai waris. Ini melibatkan tentang ilmu kedoktoran, ilmu nasab nanti ilmu kedoktoran pula ni yang melibatkan tentang janin. Panjang nanti perbahasannya, cuma secara ringkas begitu. Nak menentukan janin ini adakah waris ataupun tidak, syarat-syaratnya begitu tadi. Kena hidup, ada tanda hidupnya. Kalau misal kata dia mati, apa guna lagi ustaz? Dia dah mati. Dia hidup tapi hidup sekejap. Seminit hidup, ada dengar suara nangis, ada pergerakan, kemudian mati, meninggal dunia. Jadi abu ni dapat ke tidak daripada harta sidik? Dia tak dapat daripada harta sidik. Akan dapat kepada anak ni tadi, janin ni tadi. Kita mungkin akan beranggapan dia budak lagi, apa guna dia dengan harta? Ini bukan soal dia guna ataupun tidak harta pusaka itu, tidak. Tetapi soal ini ketentuan Allah. Allah bagikan bahagian dia berapa? Bahagian ros 1/8, ada baki berapa? 7/8 kepada janin ini tadi. Kemudian baru kirakan daripada 7/8 harta janin ini, siapa warisnya pula. Maknanya janin ni akan pergi dekat sini pula. Contoh namanya kita bagi Aziz. Ini janin. Kita akan tengok pula siapa dia punya waris. Dia ada ibu bernama Ros. Dia ada adik-beradik tak? Tak ada. Dia seorang. Dia ada isteri tak? Belum lagi. Kecil lagi. Hidup seminit je. Lepas tu mati. Tapi ada harta dah. Harta daripada bapanya sidik. Kemudian siapa lagi warisnya? Bapanya ada tak? Bapanya sidik. Sidik dah mati dah ni. Ni sidik. Kita bincangkan yang pertama tadi. Kematian pertama. Ni kematian kedua. Aziz anaknya. Sidik mati. Betul, sidik mati, bukan waris. Ada tak adik-beradik sidik? Ada tak adik-beradik sidik? Adalah abu ni tadi. Jadi abu ni dia bukan mewarisi harta sidik, dia mewarisi harta Aziz. Jangan salah faham. Dia tak ada hak pada harta sidik. Walaupun kita nampak sama je ustaz. Tetapi kefahaman kita nak menunjukkan dia waris ke tidak, dia bukan waris sidik. Tetapi dia waris kepada janin tadi, iaitu bapa saudara sebelah bapa. Dan berapa abu akan dapat? Ibu dapat 1/3. Ada baki 2/3 untuk abu. 2/3 daripada harta Aziz, yang mana Aziz dapat 7/8 daripada harta sidik tadi. Dah belik-belik dah. Dia kena buat kira satu-satu. Ini masalah kalau misal kata kematian tu berlapis-lapis. Jadi jangan ditangguh-tangguh urusan pusaka. Jangan tangguh-tangguh. Berlaku kematian, segera uruskan. Sebab boleh jadi hari ini mati, besok dah ada orang guna dah harta pusaka dia. Bila guna harta pusaka, ikut suka hati, aku nak, aku pakai. Dia tak tahu tu milik Allah. Belum bagi lagi dekat waris, sebab belum tentukan lagi. Dah tentu, barulah terpulang pada waris, nak guna ke, nak jual ke, nak bagi dekat orang ke, sebab dah menjadi milik dia. Dah berlaku perpindahan tadi. Jadi tentukan bahagian faraid kepada setiap ahli waris. Sikit lagi. Hajj berkait dengan ilmu perundangan negara seperti akta harta pusaka. Yang ini berkait tentang proses pengurusan. Proses pengurusan kita di Malaysia 3 tempat. Satu, amanah raya Berhad, melibatkan harta alih yang tidak lebih daripada 600,000. Yang kedua, melibatkan pejabat pusaka kecil, melibatkan harta alih dan tidak alih. Harta alih apa dia? Duit, simpanan, saham, kereta,
motor, kenderaan, termasuk harta alih. Harta tidak alih, tanah, rumah atas nama si mati. Urusan kedua, pejabat pusaka kecil melibatkan harta alih dan tidak alih yang tidak melebihi 2 juta ringgit. Kalau lebih, kena pergi dekat urusan ketiga di Mahkamah Tinggi Sivil. Ini 3 tempat untuk proses pengurusan pusaka. Dan yang terakhir berkait juga dengan ilmu-ilmu, bidang ilmu yang lain-lain. Nanti kita akan jumpa. Ini, rupanya berkait dengan ilmu ini, berkait dengan ilmu sekian, berkait dengan ilmu sekian. Sebab faraid ini meluas. Nak menentukan dia waris layak ke tidak melibatkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu munakahat, ilmu nasab, ilmu sains, ilmu kedoktoran, ilmu hisabnya, kira-kira dan sebagainya. Yang keempat, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang, sumber pemilikan harta secara adil. Ini keistimewaan ilmu faraid. Ilmu faraid ini merupakan sumber pemilikan harta secara adil. Kenapa adil? Kerana ditentukan langsung oleh yang maha adil. Manusia ni belum 100% lagi. Kerana boleh jadi adil bagi dia, tidak adil bagi orang lain. Boleh jadi dia tentukan berdasarkan nafsu dia, berdasarkan akal dia. Tetapi faraid ini langsung dari Allah yang maha adil. Dan kita pasti dan yakin ketentuan yang Allah tentukan itu pasti yang paling adil. Sekalipun kita rasa macam tak puas hati. Kenapa bahagian aku sikit dalam hati kita. Tapi kita yakin ini satu ketentuan yang paling adil. Kerana ditentukan langsung oleh yang maha adil, Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang keempat ini kita akan sambung. Ada perjumpaan akan datang. Ada soalan 1-2 sebelum kita akhiri? Tak ada. Bes clearan matengnya. Okeylah, kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ada itu kasar bahasa, kepada sekali tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.